Welcome back to Zaid Ibrahim Podcast. Selamat kembali kepada perbincangan kita pagi ini. Cakap tak serupa bikin bersama-sama saya, Saudara Syabuddin Hussein. Saudara Syabuddin, saya nak balik kepada soal yang selalu diperkatakan oleh pembangkang masa dulu. Ekonomi kita akan lebih baik, harga barang akan turun, kemudahan-kemudahan asas akan diberi keutamaan kepada semua negeri, bukan hanya orang-orang kaya. Seolah-olah kerajaan Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan proletariat, kata orang, kerajaan marhaen. Bunyi-bunyi suara itu seolah-olah pembelaan kepada yang termiskin, yang terbawah. Saya masih lagi menunggu dasar-dasar tersebut. Boleh Dan beritahu sikit apakah yang dia tahu mengenai ataupun kebimbangan dia mengenai dasar ekonomi kita, terutama harga barang dan kos-kos hidup hari ini? Saya rasa sama seperti orang lain juga, orang lain di luar sana yang selalu saya berjumpa hari-hari semua. Rungutan mereka ialah pasal harga barang naik, kos hidup makin tinggi, dan apa yang dijanjikan dulu masih tidak dilaksanakan, sedangkan dah setahun lebih. Antara yang mereka sebut ialah, yang saya dengar mereka sebut ialah, pertama, Anwar dulu janji hari ini dia jadi kerajaan, harga minyak akan turun. Yang kedua, dia kata bil elektrik akan diturunkan dengan cara dia kata dia akan panggil tokeh-tokeh IPP ni, ditanya untung dia berapa. Katalah contoh 800 juta setahun untung IP ni, boleh tak you kurangkan untung jadi 600 juta. 200 juta tu pulang kepada rakyat supaya kos elektrik tu rendah. Jadi kita percaya, kita sonoklah dengar macam tu. Saya fikir ramai orang percaya jugalah benda-benda macam, mengharap benda. Dan sampai sekarang pun ramai orang mengharap, tapi yang mengharap bila benda tu berlaku. Tapi saya harap Datuk Seri Anwar dia ingatlah apa yang dia sebut, banyak janji-janji dia nak perubahan. Kerajaan ini kata dia nak membela rakyat miskin, dia tidak bersama dengan tokeh-tokeh kaya semua kan. Parti kita parti derita. Itu satu yang saya lupa. Parti kita parti derita. Parti derita. Tapi janganlah sampai sekarang rakyat derita lagi. Dia parti tak derita dah sekarang. Nampak gaya parti hebat semua. Jadi saya okeylah, saya tahu saya dipahamkanlah, saya dengar dia adalah orang dimaklumkan. Dia kata perubahan-perubahan ni makan masa dan banyak kerja dia nak buat, banyak kerja yang perlu dilaksanakan. Tapi saya fikir dia kena fokus kepada apa yang pertama sekali. Saya fikir pemimpin ni dia macam mana pun dia setiap 5 tahun dia kena berhadapan dengan rakyat. Dia kena undian. Apa yang perlu dia laksanakan, saya rasa fokusnya ialah apa janji yang dia pernah cakap tu, sejauh mana dia bikin lah. Yang dia cakap tu apa yang dia bikin. Apa yang dia bikin. Kalau dia tak bikin, saya bimbang PRU akan datang, sokongan tu akan makin masuklah. Mengenai soal harga barang ada. Saya tahulah perkara ni rumit kerana banyak faktor-faktor luaran jugalah faktor harga peperangan lah, kos minyak, kos pasaran dunia. Kalau India tak nak jual bawang, susahlah kita. Ataupun telur, India tak nak hantar telur, susahlah kita. Memang ada faktor itu. Tapi yang saya nak tahu, apa yang kita buat? Betul. Itu yang mustahak. Yang faktor yang kita tidak dapat elak tu, kita terpaksa lah terima. Rakyat pun faham. Rakyat Malaysia mesti faham. Tapi mestilah ada plan B, plan C apa semua kan. Jadi saya balik kepada misal harga kereta lah. Sebagai contoh dia lah. Pada saya, kita lah negara yang bila kita beli kereta, kita tanya kawan-kawan kita di negara lain lah. Harga kereta taklah jauh sangat daripada keupayaan gaji dia. Peratusan gaji yang digunakan untuk bayar kereta tu rendah. Tapi kita kereta mahal. Sebab apa? Sebab banyak cukai lah. Sebab kita kena bagi AP lah. Dan orang bagi AP tu bagi kepada tokeh bukan suruh. Jadi kos meningkat. Jadi banyak hal-hal macam kereta. Saya rasa kalau kerajaan bersungguh-sungguh
buanglah cukai-cukai setengah tu. Ya. Dah lah road tax mahal. Untuk rakyat kan. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Bila kos kereta murah, dah kita tak ada. Kalau tak ada kereta, susah nak berjalan. Ya. Kecuali kita naik motor lah. Motor Motor hujan mahal. hari-hari. Hujan hari-hari. Jadi pada saya apa pasal tak boleh kita kurangkan monopoli AP ni ke, atau monopoli yang bawa masuk kereta ni, atau cukai sales tax ke, excise tax ke apa, boleh kita kurangkan supaya kereta become affordable. Jadi duit lebih sikit untuk keluarga. Ya, saya rasa menurunkan harga kereta ni salah satu janji daripada PKR, tapi bukan Noah lah, orang lain lah janji. Itu Rafizi lah agaknya. Rafizi janji. Tapi saya tak tahu dia masih ingat ke tidak janji. Dia pernah janji tu nak turun harga kereta. Jadi, macam beras lah. Saya dengar kata hari tu RM30 yang madani beras. Jadi kalau RM30, apa hebatnya? Baiklah saya beli beras siam lah, saya di Kelantan. Lagipun beras yang sebelum ni 26. So nama madani jadi 30. Jadi ini yang susah kita nak faham. Jadi beras, kereta, minyak misalnya. Lepas tu satu hal lagi yang saya nak timbulkan lah, kerana kita ni parti yang nak bela orang miskin ni. Banyak pekerja-pekerja gig ni, kerja hantar barang, Grab semua ni. Kesian juga kalau ada setengah-setengah daripada mereka tu orang tua-tua. Ya, ada. Apakah kita boleh buat satu peraturan ke? Dulu saya dengar kata UMNO dah buat memorandum. Apa jadi memorandum? Ya. Jadi kalau orang 70 tahun hantar barang lagi, kesian lah dia, bahayanya dia. Dan mungkin rate yang untuk orang tua hantar tu mungkin lebih sikit ke. Tapi rate bayaran saya nampak Grab ni makin turun. Makin turun. Saya pun tak tahu macam mana kerajaan boleh biarkan. Ya. Dulu saya rasa Grab ni banyak sikit. Saya tak tahulah berapa ringgit, RM7 ke RM8. Sekarang ni dah turun dah. Turun. Dia makin hari makin turun. Baru ni pun turun lagi sampai sekumpulan hantar memorandum kepada Menteri Pengangkutan. So tak selesai. Sedangkan sebelum ni PM sendiri ada janji nak selesaikan benda tu. Tapi tak tahu. Jadi benda macam ni apa susah sangat nak buat keputusan. Macam susah sangat lah. Kalau Elon Musk nak buat ni lulus. Kan? Saya kata tak ada bincangan pun. Elon Musk nak buat apa, service center. Service center. Ataupun cepat. Tapi nak turun, nak jaga orang-orang. Grab ni lambat. Saya tengok tengah-tengah jalan tu yang tua-tua dah. Betul. Masih bekerja. Kerja Grab ni, kerja gig ni bahaya. Bahaya, ya. Tak sesuai untuk orang tua sebenarnya. Tak sesuai. Saya pun tak dapat lah kalau saya nak buat pun. Jadi apakah kerajaan nak buat? Nak tunggu memorandum apa lagi ni? Patut bela lah. Make a decision. Kan? Kena fokus. Saya ingat kerajaan ni kena fokus kepada sesuatu isu. Dia fokuskan benda tu, dia selesaikan, buat sampai selesai, baru ditumpu benda lain. Ini kadang-kadang dia banyak sangat dia buat benda lain saya semua tergantung. Itulah. Cakap tak selalu berbikin lah. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang. Kesimpulan. Ini semua lebih kurang macam tu lah. Jadi saya nak timbulkan isu lagi satu ni. Di kerajaan-kerajaan negeri. Kita tahu dalam sistem federation kita, dalam sistem persekutuan kita ni, cukai ni semua diambil oleh pusat. Jadi yang cukai tanah, cukai pintu ni berapa sen sangat. Tak banyak lah. Kecuali negeri macam Pahang tu tak tahulah, di tanah banyak, balak banyak. Tapi saya dengar balak pun dah habis kot. Macam, jadi kerajaan negeri ni tak tahulah, Terengganu mungkin ada minyak. Tapi kebanyakan negeri tak ada duit. Jadi saya masih lagi menunggu apa yang akan ditolong oleh pusat pada kerajaan negeri. Kedah misalnya. Saya simpati dengan Kedah sebab Kedah ni dah lah dah hilang Pulau Pinang. Kedah Francis Light tipu dia buat macam mana kan masa dulu penjajahan. Dah lah dia hilang Pulau Pinang, dia hilang air ke apa. Nak dapat peruntukan lebih sedikit daripada pusat pun susah. Jadi this is apa yang kita janji dulu, ialah kerajaan kita nak keseragaman, nak meratakan jurang perbezaan income, pendapat negeri-negeri. Ini yang PKR selalu perjuangkan. Pasal saya dalam PKR lagi.
Tapi tak dapat kita lakukan. Apakah masalah yang dengan kerajaan negeri yang dia tahu yang adakah politik itu atau ada isu-isu lain atau kita tak ada duit? Ialah yang saya nampak lah, yang saya nampak saya tahu lah secara khususnya kan. Yang saya nampak hubungan dengan negeri ini terlalu dikongkong dengan politik. Politik. Sepatutnya lupakanlah politik itu kalau kita nak bantu rakyat negeri itu. Kalau nak bantu negeri bukan sebab yang akhirnya kita bantu rakyat juga. Rakyat juga. Politik itu memang dah dibenarkan dalam perlembagaan, ada pilihan raya 5 tahun sekali kena pilih. Kan? Itu biasalah. Biasalah. Maknanya kalau dia jadi kerajaan, dia jadi kerajaan lah. Kalau pemangkang, tapi maknanya dari segi pusat tanggungjawab kepada negeri itu kena ditunaikan sebagaimana ada perjanjian dalam semangat persekutuan begitu segini kan. Supaya janganlah sampai jarak tu sampai kadang-kadang sampai negeri itu mengeluh nak minta pertolongan, minta bantuan. Kita rasa macam tak seronok juga lah. Kalau macam kita ada anak 5 contohnya kan. Tiba-tiba yang lain okey, tiba yang seorang tu mengeluh minta bantuan, kita pun rasa tak seronok juga kan. Anak kita juga. Dan itulah saya satu perkara lagi ialah soal kita ni, kerajaan kita ni macam dalam satu hal, dalam satu segi dia kata hutang banyak. Kita ni 1.5 trilion. Trilion. Kita punya hutang negara melebihi berapa 60% daripada GDP. Satu segi lah. Tapi dalam satu hal lagi saya nampak joli juga mereka ni. Yalah. Nampak tak ada nampak macam nak jaga. Nak berjimat sangatlah. Tak ada jimat. Nampaknya kalau menteri buat lawatan tu bukan main lagi. Saya tak tahu lah berapa habis. Perasmian itu. Perasmian ini. Masih lagi kan? Masih. Tak ubah joli. Lah. Dan ini bukan parti Marhain. Parti Marhain sepatutnya parti yang lebih mengutamakan. Betul-betul tumpu kepada rakyat. Ni gaji 1,500 nak hidup macam mana? Tol dah RM300 kalau duduk di Kuala Lumpur lah. Jadi can you tell me why is pemimpin kita ni, bukan saja maksud saya Madani lah, pemimpin generally lah, di Selangor misalnya. Di Selangor ni negeri yang paling kaya dia. Paling kaya. Nombor 1 di Malaysia. GDP yang terbesar. Nombor 2 Kuala Lumpur. Jadi keadaan ini sama lah zaman Frank Swettenham dulu. Zaman British man. Kita dah 100 tahun daripada situ. 150 perubahan tahun. Tak ada. Sama juga. Sama. Yang kaya di Klang Valley. Yang tertumpu kekayaan di Klang Valley. Dan sekarang ni of course pindah ke Penang sikit lah. Tapi negeri Melayu macam mana? What do you think they should do? Yalah, dia kena ada pengkhususan lah, kena penumpuan yang lebih lah. Saya fikir kena penumpuan yang lebih, dan kena, yang pertamanya kena ketepikan sedikit soal politik. Dan boleh ke kita ketepikan soal politik ni? Itu yang kita minta yang ubah ni. Pasal kita bukan ada kuasa, kita kuasa bercakap je. So ada tunjuk, kita boleh cakap je lah. Ikhlas sikit lah, nak tolong Melayu, lepas tu nak buat Kongres Ekonomi Putera. Tapi masyarakat Bumi Putera yang tinggal di negeri tertentu kita tak tolong. Ni Kongres Bumi Putera ni dia jemput dah kerajaan-kerajaan yang berbangkang. Saya dengar nak jemput, tapi tak tahulah dah dia hantar surat ke dia, berapa hari je lagi. Jemput dengar ke jemput bagi pendapat? Tu tak tahulah, saya itu wallahualam. Saya tak pasti. Sepatutnya dia kena jemput dengan bagi pendapat sekali. Yalah. Lepas tu dia setelah dia bagi pendapat. Misalnya bagi pendapatan. Yalah, Sanusi bercakap sikit. Saya memang suka Sanusi ni. Dia berani. Yalah, lagipun Datuk Seri Anwar kata dia nak buat Kongres Ekonomi ni inklusif. Inklusif tu maksudnya? Menyeluruh lah. Merangkumi semua. Bukan jemput Hanayo je lah. Merangkumi semua, betul lah. Macam saya kata, Mangkang jemput dan dia bagi input sekali. Barulah betul, inklusif. Tapi DAP berani ke? DAP sekarang ni macam sokong 150%, 150% then.
Tak adalah macam DAP dulu. DAP sekarang dah okey. Okey lah sekarang. Dia dalam kerajaan dia okey. Selesa lah. Selesa lah. Jadi kalau begitu kita akan berhenti sekejap lah. Okay. Kita berhenti sekejap. Kita sambung balik mengenai Kongres Ekonomi dan peranan-peranan parti politik lah, supaya pemimpin DAP misalnya boleh tak mereka cakap seperti mereka bikin seperti mereka cakap dulu. Kita akan sambung perbincangan ini. Terima kasih.